Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada kita, kita dapat sama-sama lagi pada hari ini untuk menyambut satu peristiwa besar di dalam Islam, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang kita tahu sekarang kita dah masuk ke dalam bulan Rejab, kan? Bulan Rejab ni kita terkenal dengan kisah Isra' Mi'raj. Ya, sebab selepas bulan Rejab ni Syaban, lepas tu Ramadan, dah tak lama kita nak menyambut bulan Ramadan pula. Jadi bila kita masuk bulan Rejab pada tahun 1442 Hijrah ini, maka sama-sama kita mengambil ibrah ataupun mendengar semula, refresh semula nasihat tentang kisah Isra' dan Mi'raj. Alhamdulillah. Jadi seperti mana yang kamu semua, anak-anak murid Ustaz di SK Danau Kota, warga SK Danau Kota semua dapat melihat dalam video ini. Okey, sama-sama kita tengok dulu dalil berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra'. Surah Al-Isra' dalam Quran, ayat yang pertama Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maksudnya, Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya, untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Pada ayat surah Al-Isra' ini, kalau kamu lihat di dalam ayat Quran ini, pada perkataan baris yang pertama ini ada perkataan asra. Subhanalladzi asra. Jadi asra inilah perkataan yang kita ambil daripada asra menjadi Isra'. Isra' ini diperjalankan, kan? Maha suci Allah yang menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi. Nanti kita tengok lagi kupasan lagi, ya. Okey, seterusnya, apa maksud Isra' dan Mi'raj? Ini kita nak pergi balik pada ayat tadi kan, kita kupas balik. Apa maksud Isra' dan Mi'raj? Isra' bermaksud perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestin. Allah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram. Masjidil Haram ni dekat mana? Dekat Mekah, dekat Saudi, dekat Mekah. Yang selalu orang pergi haji kan, ada Kaabah tu, itu Masjidil Haram. Allah jalankan Nabi daripada Masjidil Haram di Mekah itu ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Palestin, yang hari ini sekarang dijajah oleh orang Yahudi Israel. Okey, itu maksud Isra', diperjalankan. Mi'raj pula maksud dia pada yang poin kedua ni, Mi'raj bermaksud perjalanan naik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Allah jalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Sampai di Baitul Maqdis,
Nabi SAW di-mi'rajkan, dinaikkan. Perjalanan naik Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Apa dia Sidratul Muntaha nanti Ustaz bagi tahu kemudian ya. Bilakah peristiwa Isra' Mi'raj ni terjadi? Banyaklah, ada banyak huraian ulama kan. Menurut Ibnu Ishaq, ia berlaku pada tahun ke-10 selepas kenabian. Nabi dilantik menjadi Nabi 10 tahun selepas itu berlaku Isra' Mi'raj pada bulan Rejab. Menurut ulama yang bernama Ibnu Ishaq. Ini masyhur lah. Okey. Okey, kita tengok pula. Perjalanan Isra' Mi'raj Nabi ni, kan, yang terjadi pada Nabi Muhammad ini daripada Mekah, daripada Masjidil Haram, pergi ke Masjidil Aqsa di Palestin, lepas tu dinaikkan ke Sidratul Muntaha, ke langit. Okey. Perjalanan penuh barakah ini berlaku selepas peristiwa kematian isteri baginda yang dikasihi, Sayyidatina Khadijah. Terjadi peristiwa ni lepas Nabi kehilangan isteri yang dikasihi. Siapa isteri dia? Isteri yang awal mula-mula isteri Rasulullah adalah Sayyidatina Khadijah. Selepas Sayyidatina Khadijah meninggal dunia, diikuti pula kematian bapa saudara baginda. Bapa saudara dia kita tahu kan, mak Nabi dengan ayah Nabi dah meninggal waktu Nabi kecil. Lepas tu Nabi dijaga oleh bapa saudara dia. Kan? Lepas tu isteri dia meninggal, bapa saudara dia Abu Talib pula meninggal. Abu Talib ni bapa saudara Nabi, ayah kepada Sayyidina Ali. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak mengembirakan hati Nabi yang sedang sedih sebab hilang isteri, hilang pakcik kan. Allah nak menggembirakan hati Rasulullah dengan membawa Nabi berjalan. Macam kalau kita bila kita sedih, mak ayah bawa kita pergi jalan-jalan, pergi vacation, pergi cuti-cuti kan. Tapi ini Allah Subhanahu Wa Taala nak gembirakan hati Nabi luar biasa, lebih hebatlah pada kita kan. Allah Subhanahu Wa Taala bawa Nabi ke satu perjalanan yang penuh dengan barakah untuk mengembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Seterusnya. Dahlah kisah tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan isteri, lepas tu kehilangan pakcik dia pula kan. Ditambah lagi dakwah baginda ditentang hebat oleh penduduk Taif pada masa itu, lalu Allah menganugerahkan Isra' dan Mi'raj sebagai penghibur hati dan memantapkan keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun semuanya berlaku di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kan kita tahu kan, selain daripada Nabi kehilangan isteri, kehilangan pakcik, macam mana kisah penduduk Taif menentang, tak nak terima dakwah Rasulullah. Bila Rasulullah pergi ke Taif nak berdakwah, mereka baling dengan batu sehingga patah gigi Nabi. Kan itu kisah penduduk Taif kan. Jadi ini semua dalam Nabi kehilangan isteri, kehilangan pakcik, lepas tu penduduk Taif buat macam tu pada dia. Ini adalah anugerah Allah pada Nabi Muhammad untuk menghiburkan hati Nabi Muhammad dan juga memantapkan lagi keimanan. Supaya Nabi Muhammad rasa yang Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ada dengan Nabi Muhammad. Memanglah Allah sentiasa ada dengan kita semua pun kan. Tapi Allah nak menzahirkan keberadaan dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat, sebab Nabi Muhammad itu kan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala kan. Okey. Kita tengok jarak di antara Mekah dan Masjidil Aqsa di Palestin. Bukan macam KL balik Kelantan, bukan macam daripada KL pergi Johor, pergi Kedah, pergi Terengganu. Tak, jauh. Tengok di bulatan yang pertama ni. Ini Saudi ni. Ini semua Saudi yang saya tunjuk ni kan. Titik yang pertama ni, ini Mekah. Straight garisan warna merah ni, titik yang B, yang warna hijau B ni, ini adalah
Palestin, Masjidil Aqsa. Jarak dia 1238 km. Kalau memandu lebih kurang berapa jam ni? Kalau KL Kelantan 500 km pun dalam 7 jam. Ni berapa? 18 jam. 18 jam baru nak sampai kalau bawa kereta. 15 jam, 18 jam baru sampai. Kalau naik kapal terbang pun lebih kurang dalam 1 jam. Kan? 1 jam, 1 jam setengah baru sampai. Tapi berapa lama Nabi SAW Isra' Mi'raj ni berapa lama? Ini nak tahu juga ni. Okey, sebelum tu. Sekejap. Terlajak. Okey, berapa lama? Dalam banyak kitab-kitab sirah menyatakan bahawasanya Isra' Mi'raj Nabi SAW diperjalankan daripada Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu beberapa saat sahaja. Punyalah sekejap. Tak sama macam apa yang kita rasa. Ini tak sama macam yang kita lalui dalam alam biasa. Ini hal ghaib. Okey. Pernah Ustaz baca dalam satu buku Rahikul Makhtum, buku sirah, kitab sirah, dia kata Nabi SAW berbaring dekat Masjidil Haram, maksudnya Nabi baring dan Nabi diangkat diperjalankan ke Masjidil Aqsa, Isra' dan Mi'raj ke langit, dan Nabi balik pada pembaringan dia di Masjidil Haram dalam keadaan tempat yang dia duduk tu masih lagi suam-suam. Kan kita kalau duduk satu-satu tempat, kita bangun rasa panas badan kita kan. Kat situ kita duduk atas kursi, kita bangun kursi tu rasa panas. Kan? Panas badan kita ni kan ada haba kan. Maknanya sekejap sangat. Maknanya di luar batas akal kita. Kita tak boleh fikir. Sebab tu selepas peristiwa Isra' Mi'raj ni, orang yang beriman dia akan bertambah beriman, orang yang kafir dia akan mempersoalkan dan menjadi lebih kafir. Dia tak percaya. Dia kata mana boleh, tak logik. Ini tak semua dalam hal agama ni kita kena fikir logik. Hal-hal yang berkaitan dengan kenabian, hal-hal yang berkaitan dengan syurga, neraka, hal-hal yang berkaitan dengan ghaib, hal-hal ghaib, kita tak boleh berfikir terlalu logik. Sebab kita tak boleh fikir. Akal kita tak mampu berfikir. Okey, tadi Ustaz kata apa dia Sidratul Muntaha kan? Sebab Nabi dah diisra'kan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin. Lepas tu sampai Masjidil Aqsa, Nabi SAW dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Apakah ia Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha ni adalah tempat yang lebih tinggi daripada langit yang ketujuh. Satu tempat yang lebih tinggi daripada langit ketujuh. Kita tahu kan dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW pernah terangkan tentang langit, tingkatan langit ni kan. Tapi Sidratul Muntaha ni tempat yang lebih tinggi daripada langit ketujuh. Ia sebuah pohon bidara yang menandai akhir dari langit atau syurga ketujuh, sebuah batas di mana makhluk tidak dapat melaluinya. Ini semua di luar kemampuan makhluk lah. Makhluk boleh masuk syurga, boleh kan? Masuk syurga. Syurga ada banyak tingkatan, ada 7 tingkat kan. Atas pada syurga ataupun langit yang ketujuh lah kita kata kan. Ataupun syurga yang ketujuh itu, atas dia adalah Sidratul Muntaha, satu tempat yang ada sebuah pohon yang pada daun-daunnya ada tulis nama-nama kita kan. Okey. Dan manusia tak boleh sampai situ. Masuk syurga pun tak boleh sampai situ. Itu adalah satu tempat yang suci. Okey. Okey, Nabi SAW pergi ke Isra' Mi'raj ni daripada Mekah pergi ke Palestin, pergi ke naik ke Sidratul Muntaha tu nak naik apa? Nabi naik apa? Naik roket ke? Naik kapal terbang ke? Okey. Nabi SAW seperti mana yang kamu semua tahu, Nabi menaiki satu tunggangan yang dinamakan sebagai burak. Burak. Okey. Apa kata Nabi? Ini petikan daripada Sahih Bukhari, hadis. Okey. Aku dibawa dengan burak
iaitu seekor binatang yang putih dan panjang, lebih besar daripada keldai dan lebih kecil dari bagal, yang boleh melangkah sejauh mata memandang. Burak ni dia binatang, Nabi kata, yang putih dan panjang, lebih besar daripada keldai. Macam mana keldai? Boleh Google macam mana keldai. Okey. Lebih kecil dari bagal. Macam mana rupa bagal? Boleh Google juga rupa bagal. Kita kat Malaysia ni jarang ada keldai, jarang ada bagal. Kita banyak lembu dengan kambing. Kalau dekat Arab dia banyaklah binatang yang bernama keldai dan bagal ni. Okey. Yang boleh, burak tu tadi boleh melangkah sejauh mata memandang. Oi, jauh lah. Kalau mata boleh pandang tu, selagi mata boleh pandang, sejauh tu dia boleh langkah. Kalau kapal terbang kita lalu, kita nampak slow je kan. Burak lagi laju pada tu. Okey. Apakah kewajipan yang besar yang Allah berikan dalam Isra', dalam kisah Isra' dan Mi'raj ini? Kan kita biasa dengar ceramah-ceramah, Ustaz tak nak sentuh lah bab Nabi naik semua tu kan. Tapi kita kena tahu, dalam Isra' Mi'raj ini, kewajipan yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah solat 5 waktu. Ini satu benda yang besar ni. Kenapa Allah tak bagi haji? Kenapa Allah tak bagi puasa? Kenapa Allah tak bagi zakat? Kenapa Allah tak bagi benda-benda lain, ibadah-ibadah lain? Tapi kenapa Allah bagi solat? Kita baca dulu hadis ini tentang macam mana Nabi dapat kewajipan ibadah solat itu. Okey? Kata Anas bin Malik bahawa ketika Nabi SAW menceritakan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj, baginda menyebut, kemudian diwajibkan ke atas aku 50 kali solat setiap waktu. Maka aku kembali dan melepasi Musa. Maka Nabi Musa bertanya, apa yang telah diperintahkan kepada engkau Nuh? Lalu Nabi SAW menjawab, aku diperintahkan dengan 50 kali solat pada setiap hari. 50 kali. Lalu Nabi Musa pun kata, sesungguhnya umat engkau tidak akan mampu untuk melakukan 50 kali solat pada setiap hari. Aku telah cuba pada orang sebelum engkau. Ini umat Nabi Musa lah. Dan aku telah cuba dengan semaksimum mungkin pada Bani Israel. Kembalilah semula kepada Allah dan minta keringanan daripadanya untuk umatmu. Nabi Musa suruh minta kurang lagi. Sebab Nabi Musa tahu pada umat dia, Nabi Musa dah try pada umat dia. Tak boleh. Nabi Musa dah try pada Bani Israel. Tak mampu manusia nak solat 50 waktu. Kata Nabi SAW, maka aku kembali lalu Allah kurangkan. Lalu Allah kurangkan 10 daripada jumlah yang diberikan. Maksudnya 40. Benda ni berulang-ulang. Daripada 50 pergi 40, 40 sampai 30, 20, 10. Last kali tu sampai dah 10 kali ni kan. Lepas tu aku kembali lagi dan Nabi Musa menyebut perkara yang sama. Aku kembali menemui Allah dan aku diperintahkan dengan solat 5 kali pada setiap hari. Maka aku kembali pada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, wahai Muhammad, engkau diperintahkan dengan apa? Kata Nabi, aku diperintahkan dengan solat 5 kali setiap hari. Nabi Musa berkata, sesungguhnya umat engkau tidak akan mampu untuk melakukan 5 kali solat setiap hari. 5 kali pun Nabi Musa kata tak mampu. Aku telah cuba. Nabi Musa kata kan. Kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan daripadanya untuk umatmu. Nabi SAW bersabda, aku telah minta sehingga aku menjadi malu untuk meminta kurang. Akan tetapi aku redha dan aku berserah. Apabila aku berlalu ada suara yang menyeru, aku telah jalankan kewajipanku dan aku telah kurangkan beban hamba-Ku. Nabi malu. Kalau ikutkan Nabi Musa kata umat Nabi Muhammad takkan mampu juga. Sebab tu kita hari ni kena solat tu betul-betul. Okey. Macam Ustaz cakap tadi, kenapa ibadah solat yang Allah berikan? Okey. Ini satu muhasabah solat oleh Imam Al-Baihaqi, seorang ulama besar, Imam Al-Baihaqi. Dia kata apa? Solat adalah tiang agama.
Barang siapa yang mendirikannya, bermakna dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, bermakna dia telah meruntuhkan agama. Okey. Ini yang kita selalu cakap ni kan, solat tiang agama, solat tiang agama. Okey, tadi Ustaz cakap kan, kenapa waktu Isra' Mi'raj ni Allah bagi ibadah solat? Kita tengok. Apa hikmah dia? Kenapa solat dikatakan tiang agama? Yang pertama, solat ni dia tidak perlukan keluar duit. Nak solat tak payah keluar duit. Kalau nak pergi haji, perlu belanja kan? Kena keluar RM20,000, RM15,000 nak pergi haji. Umrah pun nak kena berbelanja. Okey? Solat dia mudah, tak payah keluar duit. Boleh solat kat mana-mana pun. Lepas tu yang kedua, mudah. Solat ini mudah sebab dia hanya beberapa minit. Solat Zuhur, solat Asar baru 5 ke 8 minit. Paling-paling 10 minit tu paling lama lah tu. Okey? Kalau puasa daripada subuh sampai maghrib berapa jam tu? Kan? Solat ni 5 minit je satu waktu. Tak banyak, tak lama. Jadi dia mudah. Sebab tu Allah bagi solat. Sebab Allah tahu benda yang mudah untuk manusia. Itu pun manusia berat nak buat kan. Okey, yang ketiga, di dalam solat sudah merangkumi pakaian menutup aurat. Ini kelebihan juga. Ada orang dia tak tutup aurat. Kalau puasa dia tak tutup aurat, dia tak pakai tudung, dia pakai seluar pendek, dia berpuasa, sah puasa dia. Kan? Tapi dalam solat dia kena tutup aurat. Itulah sebenarnya pakaian kita adalah pakaian solat. Pakaian kita menutup aurat itu, yang kita pakai dalam solat itu, itulah pakaian yang kita perlu pakai di luar. Dalam kehidupan seharian kita. Sepatutnya. Yang tak pakai tudung, dia kena pakai tudung patutnya. Sebab bila solat dia pakai tudung. Kan? Jadi dalam solat tu dah merangkumi aurat sekali. Yang keempat, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan solat pada Isra' Mi'raj ini? Sebab solat membezakan antara Muslim dan kufur. Ini hadis. Nabi SAW sebut di dalam hadis riwayat Muslim. Nabi kata, antara seseorang hamba Allah, yang membezakan seseorang hamba Allah dan syirik ataupun kufur adalah meninggalkan solat. Yang membezakan seseorang hamba Allah, seseorang manusia dengan syirik ataupun kufur adalah meninggalkan solat. Sebab tu penting anak-anak SK Danau Kota, warga SK Danau Kota, solatlah di mana sahaja kita berada. Sebab tu Allah bagi banyak keringanan dalam solat. Bila bermusafir boleh jamak kasar. Bila duduk di atas kapal terbang boleh solat duduk. Bila sakit boleh solat duduk, boleh solat baring. Bila dalam keadaan perang ataupun takut, ada cara solat khauf, solat takut. Solat perang ada. Macam-macam. Orang yang tak boleh bergerak, koma, boleh solat menggunakan gerakan mata sahaja ataupun hati. Macam-macam Allah bagi keringanan. Tapi kita sedih, hari ini ramai umat Islam yang masih lalai dalam solat. Masih meremeh-remehkan ibadah solat. Ya, tolong anak-anak SK Danau Kota yang Ustaz sayangi semua, tolong jangan tinggal solat. Solat ini adalah satu senjata kita yang besar. Kalau kita selalu lemah, jiwa selalu lemah, kita solat. Kita minta pada Allah, kita sujud, kita letak kepala kita di atas lantai. Kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi solat ni satu benda yang sangat penting. Okey. Jadi Ustaz harap sekadar itu penerangan tentang Isra' dan Mi'raj. Semoga semangat Isra' Mi'raj yang kita ambil daripada bulan Rajab ini dapat sama-sama kita masukkan betul-betul di dalam hati kita dan menjadi orang yang betul-betul bersemangat untuk melakukan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah wajibkan pada kita, terutama sekali di dalam kisah Isra' Mi'raj ini ibadah solat yang Allah berikan pada kita semua. Maka kita sematkan dalam jiwa kita, niatkan dalam hati kita, aku mulai hari ini takkan tinggal solat, aku mulai hari ini takkan lambat-lambat solat, aku akan solat sebaik mungkin. Okey. Jadi, semoga kita mendapat manfaat dan semoga kita semua selamat daripada ujian COVID-19 ini
dan juga kita semua selamat daripada segala benda-benda yang tak baik. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.